Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi puji, setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana telah memberikan kita nikmat, rahmat. Mudah-mudahan kita semua diberi limpahan ilmu, dan dengan ilmu itu semakin kita ini takut kepada Allah. Dengan ilmu itu semakin kita rasa dekat dengan Allah. Dengan ilmu itu semakin bertambah cinta kita kepada Nabi dan mencontohi kehidupan Nabi di dalam kehidupan kita. Dan dengan ilmu tersebutlah menjadikan kita orang yang beramal saleh dan beramal mengikut petunjuk Nabi SAW, tidak melakukan perkara-perkara khurafat dan sebagainya yang merosakkan amal. Dan dengan ilmu tersebutlah menjadikan kita ini beramal kerana Allah, ikhlas, bukan tujuan selain daripada memburu redha Allah. Jadi sebab itu saya berpesan kepada diri saya, juga kepada ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, agar marilah kita sama-sama ikhlaskan hati kita. Kerana ikhlas ini perlu sentiasa diperbaharui. Kadang-kadang permulaannya rasa ikhlas. Masuk 5-10 minit, mula timbul syaitan datang. Dia kata, tak apalah awak nampak sikit. Bagi nampak awak ni orang yang kuat mengaji, orang yang banyak ilmu. Maka akhir sekali rosak binasa seluruh amal. Begitulah nanti, bila kita ada masa, kita akan sambung balik perbincangan kita baru ni tentang kata-kata Al-Imam Al-Ghazali tentang barakahnya ilmu, dan kita akan melihat bagaimana 9 cara syaitan merosakkan amal kita. Bagaimana cara 9 cara syaitan ini mengganggu kita, kan? Baik, dia panggil talbis iblis, maknanya bagaimana iblis ini mengganggu kita. Jadi alhamdulillah saya ucap tahniah yang setinggi-tingginya kepada pihak Gema Yasin Nur Iman dengan kerjasama Yayasan Bina Insan Malaysia yang menganjurkan program sebaik ini, dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua beroleh pahala-pahala dakwah ilallah kerana menyebarkan link, ajak kawan-kawan, kemudian ajak saudara mara, ajak adik-beradik. Mudah-mudahan dipermudahkan semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mungkin baru kena nasi lemak tadi. Orang-orang Kelantan agaknya kena nasi kerabu, kan? Nasi kerabu, nasi lauk, kan? Orang Terengganu kena nasi dagang atas tol, kan? Nasi dagang atas tol, kan? Kemudian orang di Selangor ni selalu makan lontong nasi lemak, kan? Jadi mungkin mata pun buka katuk, kan? Jadi insya-Allah. Jadi kita akan berbincang pada hari ini, tajuk kitab kita baru duduk muka surat 2 saja. Kalau nak membelinya sangat dia alu-alukan, iaitu ditulis oleh satu manusia alim yang asalnya seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar, menjadi tokoh dakwah dunia ini, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali, kemudiannya meninggal di Riyadh, meninggal pula dalam keadaan sedang menyampaikan kuliah ilmu. Masya Allah, kan? Mati pula disimpan di perkuburan Baqi'. Matinya disimpan di perkuburan Baqi', kan? Dibawa daripada Riyadh menuju ke Baqi'. Mudah-mudahan orang yang pergi Madinah kemudian mati disimpan di sana dijamin oleh Nabi, kan? Mudah-mudahan tidak akan kena dajjal, dan mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini tidak panjang mana, ada lebih kurang semua sekali 500 muka surat lebih, 510. Kemudiannya kalau sekali kuliah dapat 5 muka surat, insya-Allah 2 tahun setengah tamatlah, kan? Jadi jangan mati dululah, habis kitab dulu, mudah-mudahan, ya. Baik. Jadi oleh kerana mengantuk pagi ni, saya pula hari ni lepas ni nak pergi kejar satu kuliah. Lepas tu balik tu nak kejar kuliah pukul 3. Kemudian malam nanti, kemudian macam-macam lagi. Mudah-mudahan Tuhan bagi kekuatan, berkat doa semua. Setelah bercuti setahun dah, lepas kena stroke, kemudian kena COVID stage 5, patut dah mati, kawan-kawan sebelah katil semua mati. Kemudiannya macam-macam ujian, tetapi kalau kita ikhlas pada Allah, semua ujian itu menyeronokkan, bukan seronok saja, tetapi rasa keindahan dan manisnya pada Allah. Baik, pagi-pagi macam ni, mari kita hiburkan hati kita sikit
saja nak bagi kelas ni taklah boring sangat. Duk tengok muka saya, kalau handsome tak apa juga macam Aaron Aziz. 2 kali tengok macam Aziz Sattar saja. Tak apalah, yang penting Aziznya ada kan. Jadi mudah-mudahan kadang-kadang kita zikir, kadang-kadang kita doa, kadang-kadang kita baca Quran. Pagi ni kita mulakan dengan suatu nasyid, iaitu yang dulu saya sering baca juga, tapi saya suka sebab bila bacanya dia mengingatkan kita kepada Allah. Baik, sambil-sambil sesuai dengan tajuk kita hari ini, khuluqul muslim, akhlak seorang muslim. Mari kita dengar baik-baik syair ini, mudah-mudahan dia juga menghidupkan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung setiap hari, setiap ketika. Ketika mengenang ghafarmu, putus asa tiada lagi, semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mihnahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebesaranmu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. Okey, tak boleh banyak-banyak, nanti kan kena buat piring hitam pula. Baik, insyaAllah. Suruh lagu dandut saya tak pandai lah, tapi mudah-mudahan tujuannya agar bila kita baca benda-benda macam ni rasa gerun pada Allah, walaupun dalam bentuk nasyid, walaupun bentuk qasidah. Kemudiannya rasa kurang bersyukur, kemudiannya susahnya ya Allah nak didik hati kita tunduk pada kebesaran Allah. Alam ya'nini allazina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Allah seolah-olah sebut pada surah Al-Hadid ayat 16 itu, ya Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bila lagikah kamu nak tunduk pada aku dan juga mentaati kitabku. Seolah-olah macam tu rayuan Allah, bila lagi awak nak berhenti buat maksiat,
Bila lagi awak nak berubah jadi akhlak yang baik? Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsya'a qulubihim li zikrillah. Bila lagi wahai hamba-hambaku yang beriman, awak nak berubah jadi orang yang ingat, yang takut kepada aku? Mudah-mudahan bila kita ingat akan kebesaran Allah, harapan kita, hati kita subur kembali, subur kembali, insya-Allah. Mana tahu nanti ada program-program yang kita boleh buat secara fizikal. Mudah-mudahan mungkin kita pergi buat khemah ibadah, 2 hari semalam ke 3 hari 2 malam. Saya dah 26 tahun duk buat benda tu. Ni sekarang sejak sakit ni berehat sajalah, cuti dulu. Akan datang satu program bina insan, satu program bina hati, kemudiannya membina manusia, bina paling baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Baik, muslimin muslimat, kita tengok kitab kita, duk menyanyi je tak habis kitab lagi kan. Baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita berhenti pada muka surat 2 baru. Kita tengok bagaimana perkaitan ibadah yang Allah perintahkan dan akhirnya membina peribadi kita, jati diri kita sebagai Muslim. Sebagaimana kita tengok pada minggu lepas, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dengan sembahyang itu, kita akan berubah menjadi orang yang baik. Kalau kita jahat lagi, kalau kita masih maksiat lagi, cuba semak sembahyang kita, mesti ada benda yang tak betul. Kerana kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya kalau sembahyang itu diterima Allah, sembahyang itu betul, pasti sembahyang itu boleh mencegah diri kita daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Tapi hari ini sembahyang, mulut masih mengumpat orang. Sembahyang tapi hati masih prasangka buruk. Sembahyang tetapi masih ada riak, nak tunjuk amal pada orang. Sembahyang, sedekah kita tapi nak bagi orang cakap kita dermawan. Maka semua itu petanda-petanda, kata Nabi, cuba cek sembahyang kamu, boleh jadi ada benda yang tak benar. Sama ada tak ikut syariat, ataupun yang keduanya, tidak menepati kehendak ataupun tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kata Allah dalam hadis kursi, aku hanya menerima sembahyang daripada orang yang rendah diri di hadapan keagunganku, tidak menzalimi makhluk lain, dan orang yang sentiasa ingat kepadaku, mengasihi orang miskin, musafir, janda-janda yang susah, dan orang-orang yang ditimpa oleh kezaliman musuh. Maka kalau kita ada rasa macam tu, bagaimana ending dia daripada sembahyang, daripada puasa, daripada haji, daripada sedekah, daripada zakat yang kita buat, dia mesti membina peribadi yang baik. Tapi kalau kita buat semua ibadah, tapi peribadi tak baik, artinya ibadah kita tidak diangkat naik ke langit. Maka kena semak balik. Boleh jadi tidak ikhlas. Boleh jadi tidak kena syarat rukunnya. Maka sebab itu kita kena cek betul-betul. Baik, kita tengok perkara yang kedua yang disebut dalam kitab ini. Zakat yang diwajibkan oleh Islam bukanlah diambil begitu sahaja daripada orang lain. Dengan inilah dapat menanam rasa cinta serta dapat memperkukuhkan hubungan saling mengenal di antara berbagai lapisan masyarakat. Tujuan dikeluarkan zakat dalam Quran Allah sebut pada surah Taubah ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah ataupun zakat, supaya dengannya dapat membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Itu kata Quran. Pembersihan jiwa dan kekotoran serta mengangkat martabat masyarakat ke taraf yang lebih mulia adalah hikmah yang pertama terkandung dalam wajibnya zakat. Sebagaimana kata Nabi SAW, memperluaskan pengertian zakat ini, bantu orang ini. Kata Nabi, senyum di hadapan saudaramu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar engkau lakukan adalah sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang sesat adalah sedekah.
Kesediaanmu menyingkirkan gangguan adalah sedekah. Duri dan rintangan daripada jalan adalah sedekah. Menuangkan air dari timbamu kepada saudaramu adalah sedekah. Kesediaanmu menuntun orang yang matanya buta tidak nampak adalah juga sedekah. Hadis ini, ada sahabat-sahabat yang miskin datang jumpa Nabi SAW. Dia datang, dia kata, "Ya Rasulullah, untung Abu Bakar, untung Sayyidina Umar, untung Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf. Mereka boleh semayang, mereka boleh puasa, boleh bangun malam, boleh baca Quran, boleh berzikir. Tetapi mereka juga boleh bersedekah. Sedangkan kami, duit tak ada. Boleh semayang, tapi tak boleh sedekah." Lalu Nabi hiburkan para sahabat ini dengan kata-kata ini. Semua perbuatan baik yang melambangkan akhlak yang baik adalah sedekah. Lepas Nabi kata, tersenyum lebar sahabat-sahabat yang susah ni. Sahabat susah ni ramai. Abu Zar Al-Ghifari, Abu Hurairah, kemudiannya Sayyidina Ali, susah. Sampai berbulan-bulan tak makan. Sampai berbulan-bulan tak berasap dapur. Jadi Nabi hiburkan. Nabi kata, senyum itu sedekah. Buang duri atas jalan sedekah. Tolong orang sedekah. Apa saja yang menggembirakan orang sedekah. Sebab itu saya nak cadang kepada saya dan ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kalau kita tak mampu untuk memberi kegembiraan pada orang, jangan sampai tindakan kita mendatangkan kesedihan dan kedukaan orang. Faham betul-betul ayat tu? Kalau kita tak mampu nak memberi orang gembira, tetapi jangan sampai kata-kata kita dan perbuatan kita menyebabkan orang jadi sedih. Kalau kita buat sesuatu yang mengembirakan orang, Allah pasti akan bagi gembira dengan perbuatan kita. Tetapi kalau kita bagi orang lain sedih, maka kesedihan itu juga Tuhan akan balas kepada kita. Kadang-kadang ada orang minta sedekah datang kat rumah. Kita halau macam anjing. Apa dah tak ada kerja lain. Balik-balik minta sedekah. Balik-balik datang rumah aku. Aku kerja siang malam. Pergi, berambus rumah kau. Pergi, jangan datang lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Rumah saya ni Alhamdulillah. Pagi-pagi tadi, lepas saya kuliah berhenti pukul 8 tadi, datang satu makcik. Tiap-tiap hari sudah bertahun. Dia datang tiap-tiap hari. Sarapan pagi dia rumah saya. Tiap-tiap hari. Pakai seluar pendek. Kemudian dengan rambutnya macam hantu kat lima. Dia datang. Kadang-kadang mandi, kadang tak mandi. Tapi dia datang ketuk belakang pintu rumah saya. Sudah bertahun-tahun. Sekarang ni saya dah pesan pada anak-anak saya. Kalau beli makanan, lebihkan untuk makcik tu. Tiap-tiap hari kalau ada nasi lemak ke, roti canai ke, belikan lebih untuk dia. Tiap-tiap hari dia datang. Sekarang ni dia tambah petang pula. Jangan sakit hati. Kita tak tahu, mungkin itu cara kiriman Allah untuk hapus dosa kita. Kadang-kadang Tuhan datangkan kucing datang rumah kita. Allah datangkan binatang-binatang macam tu. Kadang-kadang kita marah. Dia berak rumah kita, tak apalah. Jangan berak punya pasal sampai bergaduh kita jiran-jiran. Yang jaga kucing kena jagalah. Jangan sampai kucing kita pergi berak rumah orang. Jadi, tapi kalau kita bagi makan kepada binatang macam tu pun, maka dia ni tahu berterima kasih. Maka Allah tahu kebaikan itu juga menjadi suatu sedekah. Jadi dengar macam tu, sahabat-sahabat Nabi ni gembira dengar. Senyum pun sedekah, buang duri pun sedekah, berzikir pun sedekah, tidur dengan isteri pun sedekah. Masya Allah. Jadi lega. Semua dikira sedekah. Berdoa pada orang lain. Ibu-ibu sekalian, cuba amal satu perkara ni. Bapa-bapa sekalian, kalau kita nak tenang jiwa, nak doa kita cepat dimakbul oleh Allah, cuba berdoa banyak-banyak untuk orang lain. Cuba dulu. Lepas main duha ajak lagi. Angkat tangan berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah, Ya Allah. Datuk Seri Firdaus, suami kepada Datin Emma, yang Allah uji sekarang, Ya Allah. Telah dioperation, mudah-mudahan sembuhkanlah, Ya Allah. Kalau kita doa macam tu kesembuhan pada orang, kata Nabi dalam hadis, Allah akan segera tunaikan apa yang kita doa.
Lagi baik tuan yang kita doa tu jangan bagi tahu dia. Ini doa sikit mula WhatsApp terus. Saya tadi doa kat ustaz, saya tadi doa pada Datin Sri Emma, saya tadi doa kepada Puan Rosniati, saya doa kan. Jangan lupa doakan saya, suruh doa dia pula kan. Jadi kata Nabi, rahsiakan. Doakan kepada kakak-kakak kita, doa pada Kak Nur, moderator kita, ya Allah, mudah-mudahan dia istiqamah jadi moderator kan, sehingga membawa dakwah Islam. Subhanallah kan. Kalau kita berdoa benda yang baik, lagi banyak, lagi cepat sampai untuk kita. Kalau tak percaya, cuba buat. Yang kedua, hati akan tenang. Nak tenang hati, padamkan dalam hati kita ini sebarang rasa benci pada orang. Yang kedua, padamkan dalam hati kita atau dengan cara hilangkan keresahan, maafkan salah orang walaupun pada orang yang mengkhianati kita. Ya Allah, aku maafkan dia. Mungkin dia jahil dulu, ya Allah. Dia tuduh aku sampai kena pecat kerja. Tak apalah. Allah ni tak pernah lupa. Kejahatan biar dia balas. Ini kita pula sibuk nak balas dia. Cari Tok Bomo siam, cari Tok Bomo, Tok Batin orang asli. Tok Batin orang asli kata, akak bawa 1 ekor kambing sama ayam 7 ekor. Bawa semua kan. Akhir syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doakan. Walaupun sakit jiwa, sakit hati, jadi macam Nabi. Walaupun hukum berdoa dalam Sahih Bukhari disebut hukum berdoa, orang yang buat zalim pada kita hukumnya tidak menjadi dosa. Orang bakar rumah kita, kita tahu, kita angkat tangan berdoa kan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hancur leburkanlah dia, matikanlah dia dalam kezaliman sebab dia jahat. Boleh tak doa buruk sebab orang buat buruk dengan kita? Dalam Islam dibenarkan. Sebab tu hati-hati jangan buat zalim. Kerana dalil daripada seorang sahabat Nabi, namanya Urwa bin Auf. Urwa bin Auf ni orang baik. Tetapi dia difitnah oleh sama-sama kawan Muslim. Difitnah, dia jadi pemimpin, difitnah, dituduh. Dia ini makan harta negara, dia ini makan harta Baitul Mal. Sampai dia nak keluar rumah pun malu. Padahal dia orang baik sangat, tapi difitnah oleh Muslim ini. Lalu akhirnya dia angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku tertekan dengan kezaliman dan fitnah ini, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, orang yang fitnah aku tu kau butakanlah matanya. Dan juga kau matikanlah dia hina dalam keadaan maksiat kepadamu. Walaupun nampak doa itu kasar, tapi orang yang zalimi kita, Islam kata jangan sampai kita didoa oleh orang yang kita zalimi, doanya sangat makbul. Tuan-tuan tahu apa yang jadi? Tak sampai pun 40 hari, memang mata dia buta kedua-dua yang tukang fitnah tadi. Yang keduanya dia mati dalam keadaan duduk bersama dengan rumah-rumah pelacuran. Mati dalam keadaan hina. Sebab itu doa orang yang kena zalim sangat cepat diangkat oleh Allah. Sangat cepat. Sebab tu kita jangan zalimi orang. Maafkan salah orang. Saya nak cadang pada diri saya dan tuan-tuan, agar mulai hari ini cuba buat 2 benda ini. Ya Allah, aku maafkan semua salah adik-beradik aku, ya Allah. Aku maafkan semua salah mak mentua bergaduh dulu. Kemudian aku maafkan semua salah kawan-kawan, jiran-jiran yang pernah melukakan hati aku, ya Allah. Agar kau kurniakanlah hidayah untuk mereka juga mendapat hidayah ke jalan-Mu, ya Allah. Kemudian yang kedua, banyakkan doa. Aku doa padamu, ya Allah, jiran aku dia tak semayang. Kan? Jiran aku tak semayang, kau bukalah hidayah. Carilah asbab yang membuka hidayah. Pasti Tuhan kekal hidayah kita. Kita ada dengar fakir miskin dalam kampung kita. Tapi kita tak mampu nak bagi duit. Duit kita pun tak ada. Kerja kita pun kena pecat. Maka kita angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Aku tahu ada orang susah keliling rumah aku, ya Allah. Jadi anak yatim. Kemudian suaminya meninggal, jadi janda-janda. Yang kesusahan, ya Allah. Aku nak bantu diri aku sendiri pun susah, ya Allah. Aku mohon padamu, berilah kesabaran kepadanya menghadapi ujian, ya Allah. Bukalah jalan rezeki buatnya, ya Allah, agar dia tidak melarat dengan kesempitan. Jangan banyak doa macam tu. Allah akan tunaikan kita
kita pula tidak akan sempit. Kalau tak percaya, cuba buat. Ini bukan saya sebut, Nabi sebut. Kalau tak percaya, cuba buat. Tapi kita sombong. Kita nak doa untuk orang lain, susah. Doa kita, ya Allah, kayakanlah aku, sihatkanlah aku, cerdikkanlah aku, bahagiakanlah rumah tangga aku, selamatkanlah aku saja. Yang tu pun kita doa juga. Tetapi ada tak bahagian untuk Muslim lain? Kita dipanggil orang yang berakhlak mulia. Sering mendoa. Kalau kita tak mampu bagi kebahagiaan, jangan sampai perkataan kita, mulut kita, tindakan kita memberi kedukaan pada orang, pasti Allah marah pada kita. Jadi mulai hari ni lapang dada lah. Berapa lama nak hidup? Kalau kita boleh memaafkan, Allah tidak akan lamakan kita di waktu timbang amal nanti. Ramai orang menyesal atas muka bumi ini kerana tidak memaafkan salah orang. Orang yang boleh maafkan salah orang ini, orang yang dipanggil memiliki akhlak yang sangat terpuji. Nabi didik kita macam tu. Orang Taif lempar batu kepada Nabi, kan, sampai berdarah. Zaid Harisah kata apa? Aku melihat bagaimana Nabi berjalan dalam keadaan darah berlumuran daripada betisnya, kena lempar batu, sampai telinga aku mendengar bagaimana percikan darah dalam tapak kaki Nabi dalam kasut waktu Nabi berjalan. Aku tak boleh nak tolong apa-apa, kata Zaid Harisah, anak angkat Nabi. Tak boleh nak tolong. Umur aku masa tu baru 7 tahun. Maka aku melihat peritnya Nabi. Sampai kat bawah bukit Taif, maka datang malaikat jaga gunung. Wahai Muhammad, aku malaikat jaga gunung Taif ini. Sebut saja aku akan angkat gunung Taif ini, aku hempap atas kepala penduduk Taif, semua mati berkelimpangan. Macam kaum Nabi Lut alaihi salam yang dibenam di dalam bumi, diterbalikkan laut mati di Sodom. Yang tu petang Jumaat, kita akan tengok kisah tadabbur itu pukul 3 petang. Petang Jumaat tu besok dah rasanya kan. Saya pun dah tak ingat hari, dah tak tahu kan. Petang besok pukul 3 petang, kita akan melihat tadabbur surah Hud mengenai apa kata Allah tentang kederhakaan kaum Lut. Akhir sekali dia terbalikkan bumi. Tapi Nabi ni orang baik. Tak apalah, ya Allah, aku maafkan mereka. Walaupun berat, dilempar dengan batu, dihalau, tapi Nabi ni orang baik. Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan semua salah mereka. Kerana mereka jahil daripada hidayah-Mu. Aku doakan, ya Allah, agar jangan ada daripada sulbi-sulbi mereka yang lahir yang tidak beriman padamu. Akhir penduduk Taif dengan berkat doa Nabi dan sifat pemaaf Nabi, semua sekali masuk Islam sampai sekarang. Sebab itu salah satu ciri dalam Quran disebut pada ayat 134 surah Ali Imran, wal afina anin nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa ialah memaafkan salah orang. Ibu-ibu walaupun banyak berat dia buat. Saya ni macam-macam, 20 tahun, 26 tahun lah kan. Ujian banyak ujian. Dapat projek, pergi ceramah, buat training kan. Orang-orang tengok, dulu boleh tahan ya, seminggu dapat jugalah dalam 100,000 seminggu kan. Sebulan boleh jugalah 500,000 lebih kan dulu kan. Tapi ada orang dengki. Mula dia buat fitnah, tak apa, alhamdulillah kan. Kita syukur, tapi kita maafkan. Allah bagi kelapangan hati pada kita. Tapi Allah juga telah balas dia kan. Sebab tu kalau sekiranya, kalau kita doa, kalau kita dizalimi, doa pasti Allah datang. Tapi kalau kita maafkan, jauh lebih baik lagi. Jadi sebab itulah kita melihat bagaimana Allah perintahkan zakat sebagai kewajipan. Sebenarnya, kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah nak bersihkan harta kita dan Allah nak ampun dosa kita. Rahsia sedekah, rahsia zakat yang jadi wajib, sedekah itu sunat, zakat itu wajib. Kalau nak utamakan di antara sedekah dengan zakat, utamakan zakat. Dari sudut fiqh aulawiyatnya, fiqh keutamaan, kadang-kadang sedekah tiap-tiap hari, sedekah subuh, zakat tak bayar, berdosa besar. Tak sedekah tak apa, sebab sedekah tu sunat saja. Tetapi walau pahala besar. Tapi zakat itu rukun Islam.
Kan? Ambillah, mudah saja. Kan? Pendapatan kita 1 tahun, kemudiannya kali dengan 2.5%. Nak senang lagi, kata ulama, tolak semua. Belanja bayar kereta, belanja bayar rumah, belanja bayar apa. Tinggal yang bersih saja. Ambil yang bersih. Katalah 1 tahun 100,000 dapat. Tolak, yang bersih tinggal saja 10,000. 10,000 kali dengan 2.5%. Saya rasa dalam 200 lebih. Ya? 200 lebih ke RM20 lebih. Macam tu saja. Itu dia panggil kewajipan. Tujuan dia, dalam harta kita tak ada milik orang. Dan impak dia yang Nabi nak dengan hasrat kita buat zakat, bayar zakat itu, lahir rasa simpati kepada orang susah. Tuan-tuan sekalian, ada 2 perbuatan yang saya nak ulang balik. Atas dunia ni Tuhan bayar cash. Tuhan bayar cash. Terutama pada hati kita. Yang pertama, kalau jumpa anak yatim, usapkan kepala dia. Anak yatim yang mati bapa, anak yatim yang mati ibu, anak yatim yang mati dua-dua yatim piatu. Kalau jumpa, sebab itu kita kena selalu buat program pergi cari anak yatim. Setahun sekali mesti ada program pergi cari anak yatim. Santuni anak yatim, bila duduk macam tu, usap kepala dia, tuan-tuan akan rasa apa yang Nabi sebut, mengalir daripada tangan ini terus ke hati, dia akan cabut rasa gelisah, rasa tak tenang, rasa dosa banyak, dia akan cabut. Itu usap kepala anak yatim. Tapi anak yatim yang mati bapak lah, bukan yang bapak dia nama yatim. Bapak nama yatim, usap sampai ke petang pun tak jadi kan. Bapak dia yang dah mati. Kalau bapak dia, anak dia nama Abdul bin Yatim, bapak dia hidup lagi, dia usap kepala anak yatim. Anak yatim, bapak dia nama yatim, itu sampai 4 hari, sampai keluar api pun tak jadi kan. Yang ni yang anak yatim. Nanti kita akan programkan bawah Gema Yasin Nur Iman ini dan juga yayasan untuk kita cari anak-anak yatim ini. Tak payah bagi duit, tak apa, pergi usap kepala saja. Ya Allah, garanti Tuhan bagi. Lembut hati kita. Kan? Lembut hati kita. Kalau tak percaya, cuba. Sebab ini Nabi jamin. Yang kedua, bagi makan fakir miskin. Tak payah banyak. Beli beras 5 kilo itu, bagi pada fakir miskin, dia gembira, senyum dia, Allah angkat on the spot. Hati kita yang resah gelisah, Tuhan tarik. Rasa gelisah, rasa resah kerana dosa, sebab itulah khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuan Allah perintahkan ibadah ini untuk jadi kita ini bersih dan baik akhlaknya. Kalau kita dah sedekah, kita dah bayar zakat, belum lagi akhlak kita baik, itu petanda mungkin tidak ikhlas. Sebabnya kalau kita dah sedekah, kita dah bagi sumbangan, kita juga keluar zakat, patutnya kita ada rasa sayang kepada orang lain. Sayang pada fakir miskin, sayang pada orang susah, dan kalau boleh jangan bagi tahu orang kebaikan kita. Sebagaimana Sayyidina Zainal Abidin cicit kepada Sayyidina Ali yang menjadi gubernur Madinah pada suatu ketika. Tiap-tiap malam pergi bawa guni gandum, letak rumah fakir miskin. Seorang fakir miskin pun tak tahu siapa yang letak. Ambillah beras ini, ambillah gandum ini, masaklah barang halal daripada siapa tak tahu. Bertahun-tahun berjalan macam tu. Tak ada siapa tahu. Saya kalau hantar gandum rumah orang, saya letak nombor telefon saya. Daripada ikhlas, daripada Ustaz Wan. 019-275-3772. Agar orang miskin tu balas kat kita WhatsApp. Terima kasih Ustaz, dia buat good. Kita pun bangga. Kembang bontot-bontot. Kembang punggung berjalan tergolek-golek itu. Itu dia panggil tidak ikhlas. Kita boleh tunjuk kalau sekira nak rangsang orang lain buat sama macam kita. Cuba buat amal ini. Tak payah banyak. Sebulan sekali pakat dengan suami mesti ada program jaga fakir miskin. Allah cabut resah dalam hati. Allah cabut kebimbangan dalam hati. Ini jaminan daripada Nabi. Dan Allah akan baikkan akhlak kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sampai orang panggil kata baiknya dia ni sebab perbuatan amal yang baik.
banyak tak nak kena bagi. Satu paket beras yang 5 kilo tu, saya pun tak ingat, saya tak pernah beli beras. Anak-anak beli, tak tahu berapa ringgit dah sekarang ni, saya rasa tak sampai pun RM20 sebulan. Beli satu, hadiah. Beli satu, hadiah. Nak kena banyak dah Ustaz? Tak. Kalau beras tak mampu, beli telur. RM11 saja satu papan. Maka hantar kak, makan telur ni kak, mudah-mudahan ikhlas pada Allah, doakan saya kak. Cuba kak buat benda ni, kalau mampu tiap-tiap hari. Kalau tak mampu, seminggu sekali, tiap pagi Jumaat. Kalau tak mampu, sebulan sekali. Kalau tak mampu, setahun sekali. Tak mampu juga, tak payah buat. Malas sangat beras 5 kilo pun dia berkira nak kaya, nak kaya bekah kan. Maka sebab itu, minta tolong tutup mikrofon. Baik. Itu amalan. Kalau kita nak baiki akhlak kita, zakat. Itu antara yang kedua yang kata Nabi SAW. Baik, amalan yang ketiga yang Nabi sebut, Islam juga mensyariatkan berpuasa. Tujuan kata pengarang kitab ini, ibadah yang Islam sebut ini tidak lain tidak bukan, semuanya tidak lain tidak bukan nak membina pribadi Muslim. Dia panggil akhlak Muslim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sayyidina Zainal Abidin tadi hantar gandum tiap-tiap malam. Sampai orang tak tahu siapa hantar gandum. Sehinggalah bila dia meninggal dunia malam itu, baru orang tahu bangun pagi besok tak ada gandum depan rumah. Meninggal dunia. Rupa-rupa sebelum ni dia yang telah menghantar gandum sampai kita tak tahu. Masya Allah. Orang mandikan jenazah dia. Di atas kedua bahunya hitam legam. Kesan memikul guni gandum tiap-tiap malam untuk fakir miskin. Allahu Akbar. Kita tak mampu nak buat macam ni. Kan? Kita sedekah apa pun masuk dalam WhatsApp. Kan? Alhamdulillah. Dapat sedekah hari ni taklah banyak mana. Kan? Masuk status WhatsApp. Nak bagi tahu ke orang alimnya. Tujuan masuk status WhatsApp tu untuk apa? Untuk bagi tahu orang lah orang baca. Kalau tak masuk, bukan nak bagi orang baca. Boleh bangun tengah malam, qiyamul lail pun masuk status WhatsApp. Alhamdulillah, di kehenangan pagi yang penuh syahdu ini, aku menghadap padamu, ya Allah. Masuk status WhatsApp pukul 4.30 pagi. Tujuan orang baca, wih, dia ni bangun 4.30 lagi. Memang hebat amal dia ni kan. Sebab itu hati-hati, jangan sampai rosak amal kita. Baik. Amal yang ketiga yang Islam sebut di sini dalam kitab ni ialah syariat puasa. Islam bukan memandang puasa sekadar meninggalkan makan dan minum, tetapi ia sebagai langkah untuk menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang tak baik. Sebab itu kalau kita nak jadi akhlak kita baik, mari kita sama-sama banyakkan puasa. Hari Isnin, hari Khamis, puasa pada hari-hari putih, pada hari 13, 14, 15, Nabi tak pernah tinggal. 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Islam, Nabi tak pernah tinggal. Isnin Khamis, Isnin Khamis. Nabi Daud lagi dahsyat. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Itu puasa yang paling baik. Maka puasalah jalan paling baik menyelamatkan kita. Apa kata Nabi SAW? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang buruk, maka tidak ada erti baginya orang itu meninggalkan makan dan minum. Artinya tak guna puasa. Kalau mulut masih bercakap, benda kotor, mulut masih makin hamut, mengumpat orang berjalan laju juga sedang puasa. Sebab itu bila kita puasa, tak berani kita nak buat peramalan itu, maka otomatik ibadah itu membentuk karakter kita, pribadi kita sesuai dengan akhlak Nabi SAW. Baiknya Allah, dia tahu ibadah sembahyang, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa, sedekah, buat baik dengan orang, buat baik dengan jiran, semua itu lambang akhlak. Dia datang daripada akidah dan ibadah. Kalau sekiranya akhlak kita buruk, jangan sebut akidah kita okey. Jangan sebut ibadah kita okey. Cuba ceklah, mesti tak semayang. Kalau makan riba, kalau makan rasuah, kalau terlibat dengan benda haram, judi, arak dan sebagainya, mesti cek semayang. Kalau tak cek semayang, cuba cek imannya.
pasti ada masalah. Boleh jadi munafik. Di hujung bab 1 ni dia akan sebut pasal munafik. Maka sebab itulah ibadah puasa itu kata Nabi SAW di dalam hadis lain, laisa siyam minal akli wasyurbi innama siyam minal lagwi warrafsi fa in sabbaka ahadun aw jahalla faqul ana shaimun. Inni shaimun, maaf. Mata pun tak nampak dah ni. Sejak sakit baru ni. Inilah teman saya ni kan. Kanta ni kan. Dah tak nampak. Dah bawa kereta malam pun tak boleh dah kan. Inni shaimun. Baik. Puasa itu bukan dengan perbuatan. Meninggalkan makan dan minum. Tetapi puasa harus meninggalkan ucapan-ucapan yang keji. Jika seseorang yang mengumpat atau memaki, maka katakanlah kepada orang itu, inni shaimun, aku ni sedang berpuasa. Kan? Jadi itu dipanggil hadis Nabi SAW. Baik. Maknanya puasa ni mendidik kita jadi baik. Puasa ni mendidik kita jadi baik. Sebab tu di dalam Quran Suratul Baqarah 183, iaitu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, difardukan pada kamu puasa kerana seperti mana yang Allah fardu pada orang-orang sebelum daripada kamu. Sebab dengan puasa itu nak menjadikan kamu ini semakin takut kepada Allah. Sebab tu takut pada Allah ini tak berani nak buat perbuatan buruk. Itu dipanggil membina peribadi Muslim. Sebab tu orang banyak puasa, dia akan jadi baik. Akhlaknya baik, nafsunya jatuh, imannya naik. Sebab itu puasa ni, kalau akak-akak abang-abang tengok, fardu puasa, Allah ni dia maha hebat, maha bijak. Dia tahu apa ibadah yang boleh menyebabkan kita jadi baik, dia fardukan puasa. Dia datangkan syariat puasa sunat. Kan? Kemudiannya dia datangkan syariat puasa Ramadan. Sebulan, walaupun letih. Orang India saya tengok puasa juga, tapi siang hari boleh minum susu. Kan? Kemudiannya malam puasa. Kejadahnya malam puasa. Malam puasa tidur daripada maghrib sampai pagi esok tak adalah lapar. Kan? Tapi puasa kita minimal 13 jam. Letih, lapar, lembik, dahaga, haus. Semua perasaan ada. Waktu itu, cuba kita perhati kata-kata ahli sains yang buat kajian macam mana puasa ini menjadi kita ini akhlak baik. Ini yang kitab ni nak bincang panjang lagi ni. Bila kita puasa, suatu organ tubuh yang melibatkan puasa namanya abdomen, perut kita. Perut ini dia duduk kat tengah. Setuju tak? Ada tak perut duduk atas dahi? Kan? Pada perut ada pusat. Pada perut. Coba tengok perut masing-masing. Ada tak pusat? Kalau tak ada, memang sah keturunan jin. Kan? Kalau ada pusat, manusia lah tu. Kan? Kerana nama pun pusat. Pusat ini center. Ambil tali inci sekejap lagi. Lepas kuliah ni, ambil tali tape tu, letak pusat, bawa ke kepala. Letak daripada pusat, bawa ke kaki. Sama panjang ke tidak? Kalau tak sama panjang, itu alamat nak mati tak lama dah. Baik, jangan ukur terus. Kan? Mana dia panggil pusat? Maka pusat pada tubuh duduk pada abdomen, pada perut. Bila kita disyariatkan puasa, baiknya Allah dia tahu perut ini duduk tengah-tengah. Ibu-ibu sekalian, bila puasa kita kena kosongkan perut. Apa rahsia kosongkan perut? Atas pada perut ada apa? Atas pada perut. Atas pada perut ada hati. Hati ni jarang duduk kat kepala lutut. Hati awak dah duduk kat mana? Rasa kat kepala kot. Tak. Hati duduk atas pada perut. Kat dada. Kemudiannya, bawah pada perut ada alat kemaluan. Lambang syahwat. Lambang syahwat. Laki dan perempuan. Perut duduk tengah-tengah. Atas hati, syahwat bawah. Kedudukan di antara hati dengan syahwat, kemaluan tadi,
dia bergantung kepada apa yang kita isi pada perut. Tengah-tengah. Jongkan-jongkitnya, macam budak-budak dok main jongkan-jongkit, hati dan juga syahwat bergantung kepada perut. Sebab tu Islam ni hebat. Kalau tuan-tuan mengaji satu lagi kitab, Mahasinul Islam, keindahan Islam, Masya Allah, semua kita rasa gembiranya, syukurnya jadi Muslim. Semua ibadah dalam Islam, tutup aurat, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, rupa-rupa semuanya lambang keindahan dan kegembiraan kalau kita faham. Tapi kita tak faham tu jadi susah. Mengapalah suruh tutup aurat, mengapalah Ramadan panas-panas suruh puasa, mengapalah kena menaik haji, habis duit, kemudian mengapa nak kena bayar zakat, duit pula habis, mengapa nak kena sedekah pada fakir miskin, saya yang bekerja siang malam, bertungkus lumus, mengapa sibuk kita? Indahnya Islam dengan ibadah. Dan ibadah itulah yang akan membentuk karakter kita sebagai Muslim. Hebat. Macam puasa. Bila kita puasa, Allah perintahkan puasa, Allah tahu mesti tak boleh makan. Tak boleh minum. Bila tak boleh makan, tak boleh minum, perut kita jadi kosong, perut yang kat tengah ni jadi kosong, center dia kosong, maka automatik bahan yang duduk di atas perut namanya hati, imannya akan naik. Nafsu syahwat automatik turun. Bila kita puasa, iman naik, hati syahwat turun. Sebab itu waktu kita puasa, tak berapa nak mengumpat, tak berapa nak buat jahat, tak berapa nak makan, dan ibadah jadi kuat. Sembahyang jadi okey, baca Quran okey. Sebab tu bulan Ramadan orang boleh baca Quran banyak. Sebab tu bulan Ramadan orang yang tak pernah pergi masjid boleh pergi masjid. Sebab hati dah naik iman kerana puasa. Kemudiannya, tetapi bila bulan biasa, perut kita penuh. Sumbat daripada pagi nasi lemak, lontong, kan. Kemudiannya kari pak pusing, ayam bakar, ayam golek, ayam percik, ikan keli, macam-macam lagi masuk. Akhir perut penuh. Bila perut penuh, hati yang duduk di atas, dia akan jatuh. Nafsu syahwat di bawah, dia akan naik. Mula malas ibadah, dan mula bermalas-malas, dan mula kejahatan datang. Sebab iman dah mula jatuh. Ini dia panggil falsafah sains. Dari sudut ibadah puasa, sebenarnya jongkan-jongkit di antara iman yang ada pada hati, syahwat yang duduk pada kemaluan sebagai lambang syahwat, maka dia akan jongkan-jongkit bergantung pada bahagian tengah. Kalau perut kita kosong dengan puasa, ada setengah orang dia diet. Dia diet, dia tak jadi. Sebab apa? Diet dia tidak menaikkan iman. Tetapi puasa kerana niat, kerana Allah, dia naikkan iman. Sebab itu jongkan-jongkit ini, bila kita puasa, iman akan naik. Nafsu akan jatuh. Tapi bila masuk bulan Syawal, bulan biasa macam sekarang, perut penuh daripada pagi, tengah hari lain, malam lain, tengah malam lain, tengah-tengah malam lain, maka akhir sekali, nafsu akan naik. Mula nak tidur banyak. Mula ibadah nak semayang cepat-cepat. Baca Quran satu muka rasa lama. Berzikir 100 kali macam 10 jam. Tetapi pergi shopping komplek, okey. Mengumpat 3 jam, okey. Duduk main benda-benda yang melalaikan, okey. Sebab penuhnya perut. Iman mula jatuh, syahwat mula naik. Ini fadilat, kelebihan puasa dari sudut sains. Sebab tu bijak Allah ni. Kalau kita jaga ibadah ini, pasti karakter kita, akhlak kita, peribadi kita menepati tajuk kitab ini. Khuluqul Muslim. Akhlak seorang Islam. Dia cemerlang bila melalui ibadahnya. Kan Allah sebut dalam Quran, Qad aflahal mu'minun, allazina hum fi salatihim khashi'un, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, wallazina hum lizzakati fa'ilun, wallazina hum li furujihim hafizun, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Waktu turun ayat ini, Nabi merah padam mukanya, seolah-olah ayat 1 sampai 11 itu merangkumi keseluruhan perintah Allah dalam Islam.
Apa yang Allah kata nak jadi cemerlang, jadi hebat, jadi hati tenang, jadi akhlak baik? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Awak khusyuk dalam sembahyang. Awak sembahyang khusyuk. Awak jangan buat perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Awak mesti bayar zakat. Awak jaga maruah kehormatan diri. Wallazina hum li furujihim. Jaga kemaluan, kehormatan diri agar tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah. Kecuali pada isteri, pada hamba sahaya. Kemudian orang yang menunaikan janji, orang yang amanah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang amanah menunai janji. Dan Allah tutup di situ, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Mula dengan sembahyang, Allah tutup dengan sembahyang, seolah-olah sembahyang ini pokok pangkal kepada ibadah untuk lambang kita iman kuat, ibadah yang paling mantap, dan juga akhlak kita akan berubah dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah, Masya Allah. Apa perahsia ibadah Tuhan buat ni? Kalau kita ikut dengan baik, sebenarnya nak jadi kita ini sebagai orang yang baik. Habis tu kita puasa tak baik juga, mulut tak cakap. Sebab itulah mungkin puasa kita tidak diterima. Sebab tu kata Nabi tadi, tak guna awak tak makan, awak tak minum, tetapi ibadah awak bercakap masih bohong, bercakap masih lalai, bercakap umpat orang, fitnah orang, artinya buang masa saja awak puasa. Itu kata Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, 9:56 dah. Pantasnya masa berlalu kan. Dapat dah satu muka surat, 2 saja hari ni, 1 helai saja. Baik. Ada orang menyangkakan bahawa kan, itu dia dalam bab puasa. Jadi sebab itu saya cadang pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita nak mati tak lama dah. Nak mati tak lama dah. Kelebihan berpuasa pada jalan Allah ini kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Kerana kata Nabi SAW, berpuasa sehari pada jalan Allah, Allah membina 7 parit menjarakkan kita daripada neraka. Lalu kata Nabi, jarak di antara satu parit ke satu parit itu 100 tahun perjalanan. Maknanya, satu hari puasa kerana Allah menjarakkan kita dengan neraka 700 tahun perjalanan. Kalau tiap-tiap minggu kita boleh buat, rasailah bila kita berpuasa akan suka baca Quran. Sembahyang kita khusyuk. Sedekah kita mudah. Ibadah lain mudah. Sebab apa? Sebab akhlak kita jadi baik. Tak mulut tak berani cakap kotor. Mata tak berani nak tengok benda-benda jahat waktu kita puasa. Telinga tak berani nak dengar benda-benda kotor waktu kita puasa. Begitulah fadilat yang Tuhan bagi dan hikmah melalui pensyariatan ibadah kepada kita. Kita rasa macam kadang-kadang menyeksakan. Mengapa nak kena semayang subuh tadi, zuhur kena semayang lagi, asar kena semayang lagi, kemudiannya semayang pula pakai telekung. Tak boleh ke pakai seluar jeans saja, rambut menggerbang, yang susah sangat nak pakai telekung. Tak semesti telekung, saya tutup aurat saja kan. Kemudiannya susah datang Ramadan kena puasa lagi. Kemudian cari duit lagi haji musim-musim Covid ni, Tuhan tak tahu ke duit pun tak ada. Harga haji pun naik, kerajaan tanggung buat subsidi, tapi nama tak naik-naik lagi. Susah sangatlah nak pergi ibadah haji, duduk di Mina pun susah. Orang juta-juta, toilet ada berapa saja. Kemudian duduk Arafah susah, duduk bawah kemah dengan panas, pakai pula kain ihram. Susahnya nak bergincu tak boleh, nak bersolek tak boleh. Kena tawaf lagi, juta-juta orang kena sa'i lagi. Sebenarnya Tuhan buat macam tu nak bina akhlak kita jadi baik. Agama lain dia tak ada benda ni. Sebab tu mereka tunggang langgang dengan kehidupan. Sebab itulah Nabi SAW sebut, dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini sijnul wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara bagi mukmin, syurga bagi orang kafir. Dunia sijnul mu'minin, kemudiannya wa jannatul kafirin. Bagi orang kafir, dia bebas buat sebab tidak ada ibadah yang mengikat mereka untuk jadi baik. Tapi kita, Tuhan jadi bila kita Islam, Allah perintahkan ibadah wajib taat dan juga ibadah sunat agar taukuk tambah, mudah-mudahan kita jadi baik. Masalah dia sekarang, Ustaz, saya dah ibadah, saya dah semayang, saya dah zakat, umrah tiap-tiap tahun, haji sudah 4 kali.
Orang panggil kita haji. 4 kali haji lah kan. Kemudiannya, tapi akhlak kita masih buruk. Kejahatan masih buat. Artinya, ibadah cek balik. Mungkin ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Patutnya, kita makin berubah ke arah kebaikan. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah. Lepas ni pada minggu depan, setiap pagi Khamis macam ni, kita akan tengok pula apa falsafah ibadah haji di dalam membina karakter kita sebagai Muslim, dan juga apa dia perintah-perintah Allah yang lain, seperti mana termasuk juga akhlak yang buruk, tanda lemahnya iman. Dan akhir dalam bab 1 ni, pengarang kitab kita tutup nanti dengan persoalan mengenai munafik. Jadi sebab itu orang munafik ni tidak beriman lah. Jadi mudah-mudahan walaupun pendek, walaupun sikit, kalau kita yang mana dah ada kitab ni, Khuluqul Muslim, belilah kat mana-mana pun. Tapi kalau bantu kita yang berorder dengan galeri Adin itu, apa-apa ada, kadang kedai itu dia bagi saya sikit, bukan untuk saya, tapi kita untuk sekolah-sekolah kita, untuk madrasah kita. Kemudian mudah-mudahan Allah permudahkan apa yang tuan-tuan sumbangkan untuk beli kitab ini. Kita pun baru duduk muka surat 4 ya. Ada lagi 500 muka surat lagi. Baru duduk pada bab 1 kan. Baru 2 muka, 4 muka surat baru, insya-Allah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan jadilah kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik, kerana itulah akhlak Nabi SAW. Dan dengan akhlak baik itu, pasti kita akan dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya mohon ampun dan maaf, dan juga ucapan tahniah khusus kepada pihak pengurusan Gema Yasin Nur Iman dengan kerjasama Yayasan Bina Insan Malaysia. Tahniah juga kepada ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian di mana saja berada. Ada di Brunei, ada di Singapura, ada di Indonesia, ada selatan Thailand, ada di Amerika Syarikat pun ada katanya kawan-kawan duduk sana. Sekarang ni Kak Sam kita duduk di Turki. Tadi dia mesej saya waktu kuliah pagi tadi, dia sedang berada di Bolu. Bolu Turki ni kawasan sejuk dan salji. Jadi kita doakan dia selamat pergi, selamat balik dalam rombongannya. Dan juga ada yang duduk di Mekah kan, yang mesej saya tadi, sedang baru habis tawaf Ustaz katanya, kata alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan akak-akak yang di Johor, di Kelantan, di Kedah, di Perlis, di mana saja, Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, insya-Allah mudah-mudahan dirahmati, diampunkan dosa oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari, makin berubah kita, jadi akhlak kita makin baik, makin mantap ibadah, makin kuat iman. Tidak lain, tidak bahkan memburu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kalau ada kesempatan petang nanti pukul 3 petang. Kita ada kuliah, baru nak buka kitab itu, Huru Hara Kiamat. Juga ulama besar dalam Islam ini, kira-kira berapa ratus tahun dahulu kan, sampai sekarang nama disebut Imam Ibn Katsir, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Terima kasih pada semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada Kak Nur.